A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 84. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Saya rasa ayat 81 kan. Pengajaran ayat yang lepas ayat 81. Betul ke? Ayat 81. Okey. Pengajaran ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala a'aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Pengajaran ayat 81 pertama, semua para nabi adalah makhluk yang menyembah Allah. Kerana itu Allah mengambil perjanjian dengan mereka. Kerana itu Allah mengambil perjanjian dengan mereka. Bukan sebagaimana dakwaan orang Nasrani bahawa Nabi Isa adalah Tuhan. Yang kedua, perjanjian antara Allah dengan para nabi ialah melalui kitab dan hikmah yang diberi oleh Allah kepada mereka. Oleh itu, semua para nabi wajib melaksanakan
setiap apa yang terkandung dalam kitab dan hikmah dengan menyampaikannya kepada umatnya. Yang ketiga, sesiapa yang diberi oleh Allah kitab dan al-hikmah, maka dia telah diberi satu nikmat yang terbesar dan paling bernilai dalam hidupnya. Kerana kitab dan hikmah inilah akan memandunya kepada Allah dan kepada syurganya. Yang keempat, manakala perjanjian umat Nabi Muhammad dengan Allah ialah melaksanakan apa yang terkandung dalam kitab dan hikmah yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yang kelima, wajib ke atas semua para nabi, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membenarkan semua apa yang ada dan dibawa oleh para nabi terdahulu. Yang ketujuh, yang keenam, diharuskan dalam agama mengambil pengakuan atau ikrar dalam perkara yang penting. Sebagai bukti pengiktirafan terhadap perjanjian yang
berlaku antara dua pihak. Yang ketujuh, wajib ke atas setiap orang yang beriman beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan wajib menolong agama Allah. Dengan cara beramal, menyebarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, dan mempertahankannya. Salam. Yang ke-8, apa sahaja yang bertentangan dengan ajaran daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib ditentang. Dengan bersungguh-sungguh. Kerana ia juga adalah antara bentuk menolong agama Allah. Kerana ia juga adalah antara bentuk menolong agama Allah. Okey, ayat seterusnya, ayat 82. Faman tawalla ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Pengajarannya pertama, maksud fasik dalam ayat ini ialah kafir, iaitu keluar daripada Islam. Maka barang siapa yang berpaling daripada agama Islam setelah bukti-bukti yang nyata datang kepadanya, maka dia adalah orang yang fasik. Dia adalah orang yang fasik. Yang kedua, sesiapa yang berpaling daripada agama sebelum datang keterangan yang nyata kepadanya, maka tidak boleh dihukum ke atasnya fasik. Maka tidak boleh dihukum ke atasnya fasik. Kerana dia jahil tentang agama. Okey, ayat 83. Ayat 83, afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Pengajarannya pertama, sesungguhnya
Sesiapa yang mencari selain daripada agama Allah, sama ada dalam bentuk ibadat atau peraturan hidup ataupun peraturan hidup, maka dia adalah orang yang tercela Yang kedua, semua hukum-hukum Allah adalah berdasarkan ilmu yang benar, manakala hukum-hukum selain daripada hukum Allah adalah berasaskan kepada kejahilan. Yang ketiga, manusia yang cerdik akan sentiasa berusaha untuk melaksanakan hukum Allah kerana ia adalah berdasarkan ilmu, manakala orang yang bodoh sentiasa berusaha untuk beramal dengan hukum manusia kerana ia berasas kepada kejahilan. Yang ketiga, empat. Antara syarat sah sesuatu amalan dan ia diterima oleh Allah, mestilah selari dengan hukum Allah. Dan ikhlas, dan dilakukan ikhlas kerana Allah. Keenam, nama 5. Wajib tunduk hanya kepada hukum Allah kerana semua makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi sama ada yang bernyawa ataupun tidak sentiasa tunduk kepada Allah, sama ada secara sukarela atau terpaksa. Okey, cukuplah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kalau ayat sebelum ni Allah menceritakan tentang Allah membuat perjanjian dengan para nabi. Termasuklah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagai menandakan bahawa semua para nabi adalah benar dan adalah makhluk. Mana mungkin Tuhan buat perjanjian dengan Tuhan. Dan itu menafikan pegangan akidah orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Kemudian lepas tu ayat yang sebelumnya Allah bagi tahu, setelah terbukti agama yang datang daripada Allah adalah benar dan semua para nabi adalah makhluk yang juga menyembah Allah, Allah tempelak ataupun mencela mereka yang masih mencari agama selain daripada agama Allah. Afa ghayra dinillahi yabghun, adakah patut kamu mencari dalam keadaan bukti yang cukup jelas, apakah patut lagi kamu masih mencari agama yang selain daripada agama Allah? Kemudian mereka, orang-orang kafir khususnya ahli kitab, masih mencari agama yang selain daripada agama Allah. Maka ayat seterusnya Allah perintah kepada Nabi, kalau mereka masih nak ikut nafsu mereka dan agama mereka, okey, bagi tahu mereka, bagi tahu kepada mereka Yahudi dan Nasara dan orang musyrikin, bagi tahu apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, bagi tahulah kepada mereka, kepada semua umat kamu, amanna. Apa makna amanna? Kami telah beriman. Kalau kita perasan, kul ni Allah perintah kepada siapa? Nabi Muhammad berapa orang? Seorang kan? Tapi selepas ayat ni, amanna, na tu menunjukkan kami. Dan kami menunjukkan seorang ke ramai? Ramai. Jadi selari tak antara kul dengan amanna? Tak kan? Kalau ikut dari segi bahasa, kalau sini kul, sini apa dah? Cuba buat sikit bahasa Arab. Dah belajar kan semalam? Ha? Ha? Oh, tak pandai terus, ha? Bawa satu kelas. Tak apalah lambat pandai pun. Yang penting janji jangan syahid awal. Ha? Okey, apa dia? Tak, kalau akul. Kan Allah perintah pada Nabi, wahai Muhammad, katalah. Betul. Amantu. Dia dah habis universiti, masuk tadika balik. Okey, amantu. Katalah wahai Muhammad, aku beriman. Sebab Muhammad tu seorang kan? Tapi kenapa amanna? Kami beriman. Ada beberapa tafsiran. Pertama, amanna, na tu kami, pertama menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Dia tetap Nabi Muhammad seorang. Kan kadang-kadang Allah kata apa? Inna anzalna. Kan? Nahnu nazzalna. Pada Allah tu satu. Jadi kami dalam bahasa Arab, satu menunjukkan ramai, yang kedua menunjukkan kebesaran orang yang bercakap. Jadi amanah ni maksud Nabi Muhammad seorang. Pendapat pertama. Pendapat kedua, bila Allah perintah kepada Nabi, sebenarnya Allah juga perintah kepada umat Nabi Muhammad. Maka bila Nabi campur dengan umat dia, amanahlah kami, aku dan umat aku. Okey. Jadi wahai Muhammad, setelah mereka tetap menolak agama Allah, walaupun bukti cukup jelas, bagi tahu je pada mereka, kami tetap beriman dengan Allah. Iman kami tak akan goyang. Kami tak akan bertolak ansur. Ini penegasan. Kami tetap
dengan iman kami kepada Allah. Dan beriman dengan Allah tak lengkap kecuali beriman dengan wama unzila. Dan kami beriman juga dengan apa yang diturunkan alaina, ke atas kami. Apa dia tu? Quran. Bila beriman dengan Allah, mesti disertakan dengan beriman dengan kitab. Maksud apa tu? Ada tak orang yang beriman dengan Allah tapi tak beriman dengan Al-Quran? Ada? Ha? Apa dah? Musyrikin Mekah. Dia beriman tak dengan Allah? Dari segi apa? Rububiyah. Allah, dia beriman Allah tu satu. Dan Allah tu Rabb, pencipta langit, pemberi rezeki, menghidup dan mematikan. Tapi dengan ajaran Al-Quran dia beriman tak? Tak. Maka sebab tu mesti ada dua. Supaya iman tu betul-betul benar. Mengaku di mulut dan amal ajaran Al-Quran dengan anggota badan. Jadi wahai Muhammad, beritahu pada mereka, kami tetap beriman kepada Allah dan dengan ajaran Al-Quran. Boleh? Jadi syarat nak beriman dengan Quran apa dia? Mesti fahamlah. Jadi satu perkara yang tak masuk akal, saya beriman dengan Quran tapi saya tak faham. Okey, wama unzilah, dan kami juga beriman dengan dan apa yang unzila telah apa dia? Ni dah disebut, dah ada yang pertama unzila. Ni berulang lagi. Perkataan sama aja. Kalau kita perasan dalam Quran ni banyak perkataan sama berulang. Dan apa yang telah diturunkan. Ala, ke atas Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ismail, wa Ishaq, tak payah terjemah, ha? Wa Yaqub wal asbat. Dan juga wahai Muhammad, sebutlah kepada mereka, kami bukan beriman dengan Allah saja, bukan dengan Quran saja, tapi kami beriman juga dengan apa yang diturun pada Nabi Ibrahim. Apa dia? Yang diturun kepada Nabi Ibrahim. Apa dia? Kitab, tapi dalam Quran disebut suhuf. Dalam ayat apa, surah apa? Surah Al-A'la. Suhufi Ibrahimah wa Musa. Jadi kitab Ibrahim dalam Quran disebut suhuf, kami beriman. Dia ada dua, satu beriman, yang kedua ikut. Dengan kitab-kitab yang diturun kepada semua para nabi, kita wajib beriman, tapi tak wajib ikut. Boleh faham? Tapi dengan Al-Quran, kita wajib beriman dan wajib ikut. Dan yang diturun pada Ismail. Apa kitab yang diturun pada Nabi Ismail AS? Macam mana nak, kalau orang tanya nak jawab macam mana? Dia setiap Nabi ni ada tak kitab? Ada, mesti ada. Kalau Nabi tak ada kitab, macam mana Nabi nak menyampaikan mesej? Semua para Nabi ada kitab. Berapa Nabi ni? Semua para Nabi berapa bilangan? Ada hadis 124,000 tapi hadis tu dhaif. Kan? Yang ada kata satu tu masih muka nak sama kan? Seiras. Tapi itu hadis dhaif. Jadi semua para Nabi mesti ada kitab. Tapi Allah tak sebut. Ya Allah sebut dalam Quran berapa kitab? Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhufi Ibrahim wa Musa.
Yang lain Allah tak sebut, bukan bermakna tak ada, tapi Quran ni dia akan sebut benda yang penting je. Jadi Quran juga mengajar kita kalau nak cakap benda yang penting dah perlu. Yang tak perlu tak payah cakap. Cakap berbunga tapi tak ada poin kan. Okey, yang diturun pada Ismail dan diturun pada Ishaq dan turun pada Nabi Yaqub alaihissalam wal asbat. Asbat ni sabtu. Mufrad dia sabtu. Kalau jamak plural asbat. Apa mana sabtu? Asal makna dia ialah Ibnul Bint. Ibnu al-Bint. Asal dia ialah anak kepada anak perempuan. Anak kepada anak perempuan. Mana cuculah kan? Tapi cucu daripada anak perempuan. Kalau cucu daripada anak lelaki, ini anak kepada anak perempuan. Kalau Ibnul Ibni. Kalau anak ataupun cucu kepada anak lelaki, dia panggil apa? Hafidun. Sini dia panggil sabt. Boleh? Jadi kalau saya ada anak cucu daripada anak lelaki, saya nak panggil apa? Hafidi. Kalau saya ada cucu daripada anak perempuan saya nak panggil apa? Sabti. Kalau ramai, asbat. Itu makna asal lah. Sebab tu Hasan dan Husin Rasulullah panggil apa? Hafadah, cucu, ataupun asbat. Hasan dan Husin. Asbat kenapa? Sebab dia adalah dua-dua tu anak kepada anak perempuan Rasulullah SAW. Okey, ini makna asal dia. Tapi dalam ayat ni maknanya apa dia? Ada berbagai pendapat. Pertama, asbat ialah anak-anak Nabi Yaqub AS. Berapa orang semua? 12. Tapi ayat ni sebenar Allah nak kata apa ni? Kami, wahai Muhammad, beritahulah aku beriman dengan Quran dan aku beriman dengan apa yang diturun kepada siapa ni? Ibrahim Nabi, Ismail Nabi, Ishaq Nabi, Yaqub Nabi, asbat pun Nabi. Jadi siapa yang mengatakan asbat ialah anak Nabi Yaqub yang 12 orang, tak tepat. Sebab yang 12 orang tu berapa orang yang Nabi? Seorang je. Siapa nama? Yusuf. Yang sebelah orang pula bukan setakat bukan Nabi, tapi akhlak dia tak layak. Jadi pendapat yang mengatakan asbat tu anak Nabi Yaqub yang 12 orang tak tepat, tak betul. Pendapat yang paling tepat ialah asbat ialah para Nabi daripada zuriat Nabi Yaqub AS. Para Nabi ya, daripada zuriat Nabi Yaqub AS. Siapa? Semua para Nabi daripada Bani Israel yang datang selepas Nabi Yaqub, zuriat Nabi Yaqub. Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi apa lagi? Nabi Musa, Nabi Isa, semua zuriat Nabi Yaqub AS. Itu maksud asbat. Okey. Dalam terjemah dia terjemah apa? Anak-anak keturunan Bani Israel, lebih tepat tambah dari kalangan para Nabi. Para Nabi dari zuriat Nabi Yaqub. Okey. Wa ma utiya, dan apa yang diberi Musa kepada Musa
wa Isa dan Isa. Wan nabiyyun dan para nabi. Okey. Tadi kita kata asbat apa dia? Para nabi daripada zuriat Nabi Yaqub. Nabi Musa dan Nabi Isa dah masuk tak? Dah masuk tak? Masuk kan? Kalau masuk, kenapa disebut lagi? Bukankah berulang? Pengkhususan. Kenapa? Sebab dia paling ulul azmi. Paling ulul azmi. Yang paling Ulul azmi 5 je, tak ada paling-paling. Dan sekarang ayat ni berkenaan dengan apa ni? Ahli kitab kan? Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasara. Yahudi siapa nabinya? Nabi Musa. Nasrani siapa nabinya? Daripada zuriat para nabi, daripada zuriat Nabi Yaqub, yang paling utama dan berkaitan dengan ayat ni diturun pada siapa? Dua nabi ni, maka disebut secara khusus. Sebab mereka mendakwa inilah nabi mereka. Maka kalau Nasrani mendakwa bukan setakat nabi, ini adalah Tuhan mereka. Okey. Kemudian Allah sebut pula ni di sini, utia. Perasan tak yang lain unzila? Yang ni unzila. Unzila apa makna? Diturunkan. Tiba-tiba sampai kat Musa dengan Isa, utia, diberi. Perasan tak? Perasan ke tak? Bila perasan? Oh, sekarang. Sepatutnya di sini wama unzila, kan? Kenapa daripada unzila ditukar pada perkataan utia? Jawab aja, kalau tak salah pun tak apa. Tak ada merkah pun, Apa dia? Betul. Tapi Nabi lain ada mukjizat tak? Ada. Tapi mukjizat semua para Nabi, mukjizat yang paling menonjol, mukjizat siapa? Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Tongkat. Lagi? Tangan kan? Tongkat bertukar jadi ular. Tongkat pukul laut jadi lebuh raya. Tongkat ketuk batu keluar air kan? Tangan. Kemudian mukjizat Nabi Isa banyak kan? Menyembuh penyakit buta, sopak, menghidupkan yang mati, menjadikan burung hidup daripada tanah, mengeluarkan orang daripada kubur, banyak kan? Jadi sebab dua nabi ni kelebihan mereka ialah mukjizat yang banyak, maka disebut utia, diberi. Mukjizat diberi. Kalau diturun kitab. Itu satu. Yang kedua, bahasa Arab. Ahli tafsir mengatakan apa? Bahasa Arab ni bahasa yang terbaik. Jadi bahasa Arab ni nak pelbagaikan bahasa. Kalau asyik guna wama unzila, orang Arab dia perasan. Macam bila benda sama, perkataan sama berulang macam tak apa? Tak best lah. Kita kata tak ada ayat lain ke? Tapi kita perasan tak kalau berulang unzila ni tak best? Kita perasan tak? Tak perasan. Sebab kita bukan orang Arab. Jadi nak mempelbagaikan bahasa, dan supaya orang yang baca tu tak rasa jemu dengan perkataan yang sama, maka ditukar utia. Itulah bahasa Al-Quran, bahasa yang terbaik. Okey. Dan para nabi, apa yang diturun kepada semua para nabi, menunjukkan semua para nabi ada kitab. Cuma Allah tak sebut ke semua. Dan para nabi itu semua min rabbihim, dari Rabb, pencipta mereka. Jadi ayat ni membuktikan apa ni? Para nabi adalah hamba. Sebab nabi ni daripada
Rabb mereka, bukan kawan mereka. Kalau Nabi ni Tuhan, bukan daripada Rabb lah, daripada member mereka. Okey. Kemudian Allah kata apa? Allah perintah Nabi, cakap lagi, la nufarriku. Kami tidak membeza-bezakan. Membeza, bukan beza. Membeza-bezakan baina, di antara ahadin minhum, seorang pun, minhum, dari mereka. Apa perlu ayat ni? La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita pun selalu bacakan ni. Dalam ayat apa ni? Ayat terakhir kan? Bila kita baca la nufarriqu baina ahadin minhum, sebelum tidur, mana setiap hari kan? Okey, apa maksud dia? Mana baca setiap hari dah sekian lama, mesti maksud dia mantap. Apa maksud dia? Percaya sebahagian Nabi. Percaya sebahagian Nabi, tolak sebahagian. Sebenarnya ayat ni nak menafikan apa? Menafikan pegangan Yahudi dan Nasara. Sebab Yahudi membeza tak antara nabi-nabi? Ya? Bagi Yahudi, nabi mereka ialah Nabi Muhammad, mereka terima tak? Mana mereka membezakan. Maka Allah perintah pada Nabi, cakap pada mereka, bagi kami semua para nabi adalah sama. Tak ada beza. Nabi orang Nasrani pun membeza tak antara para nabi? Ya. Dia terima Isa, dia tolak Musa, dia tolak Nabi Muhammad. Tak. Orang yang beriman, semua para nabi wajib beriman. Tidak ada beza. Di sini juga ayat ni merawat satu penyakit. Penyakit apa ni? Penyakit ni sangat bahaya. Ni ayat ni, la nufarriqu baina ahadin minhum. Merawat satu penyakit yang sangat bahaya. Bila ada penyakit ni, dia tak akan kenal kebenaran. Walaupun bukti cukup jelas dan banyak. Penyakit apa? Asabiah, betul. Fanatik kepada seseorang. Betul kan? Sebab fanatik pada Isa, dia tak kira dah Nabi lain lebih baik ke, semua Nabi daripada Allah, dia tak kira dah. Jadi fanatik ataupun asabiah menjadikan orang tu buta daripada melihat kebenaran. Betul? Banyak tak berlaku ni? Kadang-kadang dia fanatik pada guru dia, yang guru lain semua tak betul. Jadi guru dia ke kanan pun dia ke kanan, guru dia ke kiri pun ke kiri. Bahaya tu. Okey. Wa nahnu, dan kami, lahu, hanya kepadanya, iaitu kepada Allah, muslimun. Apa dia muslimun? Orang yang berserah diri. Ayat ni perasan tak? Bermula dengan apa? Bermula dengan iman, amanah. Berakhir dengan Islam. Apa beza Islam dengan iman? Apa beza? Beza Islam dengan iman. Beza tak? Apa dia? Apa dia? Islam adalah lebih kepada amalan zahir. Iman? Amalan dalam mana batin. Sebab itulah rukun iman ialah apa dia? Beriman dengan Allah, hati kan? Beriman dengan hari akhirat, hati. Beriman dengan qada dan qadar, hati. Tapi kalau rukun Islam, amalan zahir kan, solat, puasa, haji, sedekah, zakat. Itu secara umum lah. Tapi maksud ayat ni bukan itu maksudnya.
Maksud ayat ni ialah Allah nak beritahu bila antara makna beriman ialah kamu serah diri bulat-bulat kepada Allah sepenuhnya. Mana kalau kamu mengaku beriman tapi tak serah diri sepenuhnya kepada Allah, iman kamu ada masalah. Mana muslimu tu pelengkap kepada iman. Ini maksud dalam ayat ni. Dan serah diri ni, sebab itulah Islam tu sebenar serah dirilah. Dia ada dua. Satu, syar'an. Yang kedua, qadaran. Mesti ada dua, barulah betul-betul serah diri. Apa makna syar'an? Syar'an ialah syariat. Apa saja perintah Allah dari segi peraturan, dari segi ibadat, solat ke, puasa ke, hukum hakam ke, semua kita serah. Allah kata A, Allah kata B, walaupun orang kata kita bodoh, walaupun hati kita tak suka. Kan? Qadaran yang Allah takdirkan dan kita tak ada pilihan. Allah bagi kita sakit kan? Serah diri pada Allah, redha dan sabar. Allah bagi anak kita mati kan awal, serah diri, sebab itu takdir Allah. Ramai orang boleh serah diri bab syariat, solat okey, puasa okey, haji pun 10 kali dah, tapi bila Allah bagi musibah, rumah terbakar, dia merau, dia menjerit, dia memberontak. Kat sini dia tak serah diri, betul kan? Ramai. Kadang-kadang pergi haji lengkap cara haji, tawafnya bahu terpaling sikit dah ulang balik kan. Tapi keluar masjid selepas hilang maki orang. Yang ni tak serah diri. Betul? Jadi kalau serah diri dari segi syariat tapi dari segi takdir tak, belum serah diri. Okey. Tapi ada tak yang terbalik? Dari segi takdir Allah semua redha, tapi tak solat. Ada. Allah bagi musibah redha, ini adalah ujian, tapi tak solat. Ada tak orang macam tu? Tak ada kan? Biasa kalau tak dia sangkut kat sini, sini tak ada. Tapi kalau lepas kat sini, sini belum tentu lepas. Kan? Berapa ramai yang solat malam apa semua kan, tapi bila Allah bagi musibah dia tak boleh terima. Saya bagi contoh simple aja. Dia solat, dia puasa, solat malam, tiba-tiba suami dia mati. Suami pula sangat dia sayang. Allah kata apa? Jangan keluar rumah 4 bulan 10 hari. Dia cari macam-macam dalil, nak keluar juga. Faham? Takdir Allah dia tak boleh terima. 4 bulan 10 hari je. Betul tak? Ramai tak macam tu? Ramai. Dan termasuklah serah diri ialah termasuk serah diri dari segi syariat apa dia? Jangan tambah. Kalau kamu tambah ibadat, kamu tak serah diri pada Allah, kamu serah diri pada siapa? Nafsu. Sebab tu cuba tengok doa Nabi Ibrahim AS dalam surah Baqarah. Cuba cari dalam surah Baqarah. Rabbana jumpa. Ayat mula dengan Rabbana. 127. 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina mana sikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Okey, cuba terjemah. Antara doa Nabi Ibrahim, kita kena ambil contoh daripada Nabi Ibrahim. Bila dia berdoa, dia tak akan lupa kepada
bukan doa untuk dirinya dan anaknya saja, tapi doa dia kepada zuriatnya, termasuklah zuriat dia ialah Nabi Muhammad. Okey, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadilah kami muslimaini. Muslimnya apa dia? Siapa dia? Ibrahim dan Ismail. Jadilah kami berdua ni wahai Tuhan orang yang muslimaini. Dua orang. Yang sana apa dia ada? Seorang ke dua orang? Ramai. Wahai Tuhan, jadilah kami orang yang serah diri. Saya nak tanya, Ibrahim dengan Ismail ni serah diri kepada Allah ataupun ada juga kadang-kadang tak serah diri? Serah diri kan? Sehingga Allah kata 9 anak pun dia, dan Ismail pun bila diberitahu oleh bapaknya dia akan disembelih, dia serah diri tak? Serah bulat-bulat. Masa tu juga dia tak kata, ayah bagi masa saya solat istikharah. Tak ada. Okey. Kalau mereka dah serah diri, kenapa doa lagi? Mereka memang dah serah diri. Faham tak? Jadi apa pengajarannya? Dah serah diri, minta lagi kepada Allah supaya jadikan kami sentiasa serah diri. Orang beriman bila semakin beriman, semakin tinggi imannya, semakin takut dan risau. Iman dia mungkin tergelincir. Sebab iman tu naik. Ini siapa ni? Para Nabi pun takut. Kalau orang macam kita, pernah tak kita doa, ya Allah jadilah aku orang betul-betul serah diri? Pernah tak? Cakap je. Kalau tak pernah, cakap je lah apa masalah. Kalau tak pernah, apa doa ni? Kemudian doa Nabi Ibrahim bukan untuk anak dia dan anaknya saja, tapi ni dia panggil apa ni? Wa min zuriyatina, dan daripada, jadikan juga daripada zuriat kami ummatan muslimatan, umat yang juga serah diri. Subhanallah. Siapa zuriat Nabi Ibrahim ni? Nabi Muhammad dia termasuk kita. Makna doa Nabi Ibrahim tu bukan untuk setahun, bukan untuk 10 tahun, tapi untuk sampai bila-bila. Pengajarannya apa dia? Orang yang beriman sentiasa memikirkan masa depan orang lain, bukan generasi dia aja, sampai bila-bila. Sebab tu bila Allah mengajar kita berdoa kan, doa apa dia? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ampunlah dosa kami dan dosa semua saudara kami. Jangan kata ampunlah dosaku, bapakku, ibuku, atukku, anakku dan cucuku. Stop. Itu pentingkan diri. Okey, tengok jadilah kami berdua orang serah diri, dan umat zuriat kami juga umat yang menyerah diri. Salah satu bukti Ibrahim serah diri pada Allah apa dia? Wa arina manasikana. Apa makna arina? Perempuan tak biasa dengar arina kan? Kalau Aryani biasa dengar. Oh biasa. Di mana maha Aryani dengan arina? Apa makna? Wahai Tuhan, ini permintaan Nabi Ibrahim, wahai Tuhan tunjuklah kami manasikana, cara ibadat kami. Kamu kan Nabi Ibrahim Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad kan. Dia panggil Abul Anbiya. Reka-reka sendirilah ibadat kan? Mana mungkin Nabi reka ibadat salah kan? Reka-reka sendirilah, tambah-tambah sikit kan, apa masalahnya? Tapi kenapa Nabi Ibrahim minta pada Allah tunjuk cara beribadat? Menunjukkan apa? Ibadat tak boleh direka. Dan itulah tanda orang yang serah diri pada Allah. Cara beribadat pun aku serah pada engkau lah. Sebab aku nak sembah engkau, mestilah cara engkau, bukan cara aku. Faham tak? Kalau aku nak sembah tok guru aku, tanya tok guru aku. Mana mungkin nak sembah tok guru aku, caranya aku. Tak. Nak sembah Allah, cara Allah. Jangan tambah-tambah. Hanya Allah tahu cara yang betul menyembah dia, bukan tok guru kita. Boleh faham? Dan wa tub alaina, terimalah taubat kami.
Okey, kemudian Allah beritahu waman yabtaghi. Semalam Facebook 2K ni kenapa 1K ni? Oh, dia kena tukar kelas bahasa Arab tiap malam baru naik 2K. Setuju tak kita tukar kelas Arab setiap malam? Oh, setuju ah? Oh, tak nak tadabbur Al-Quran. Ni terpengaruh dengan angka. Apa dia? InsyaAllah. Okey, waman yabtaghi, dan man siapa? Yabtaghi ya terlubu, meminta ataupun mencari, mencari ghairal Islam, selain Islam, dinan, sebagai agama. Din ni dalam Quran ada dua maksud, kan? Ad-din dalam Quran ada dua maksud. Satu, apa dia? Dalilnya inna din, dia sebenarnya itu adalah amalan, al-amal. Agama-agama tu ialah beramal, kan? Din pertama makna dia agama. Lakum dinukum, bagi kamu amalan kamu, bagi kami tak mungkin sama. Yang kedua, din makna apa? Al-jaza, balasan, hari pembalasan, kan? Contoh, carilah surah lain, surah Fatihah je, tak ada ayat lain. Oh, tak ingat. Tu bahaya tu kalau hafaz surah Fatihah saja. Okey, ad-din yang kedua makna dia al-jaza. Okey, din dalam ni, ayat ni apa dia? Amalan. Jangan terjemah siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai balasan, bukan. Sebagai amalan, sebagai cara hidup. Maka falan yuqbal. Maka apa akibatnya? Dengar, Allah nak bagi amaran keras. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai agama dia, tak kira Yahudi ke, Nasara ke, agama batiniah ke, agama liberal ke, apa ke, semua tu Allah bagi amaran. Falan yuqbal. Dalam bahasa Arab, lan apa mana? Tidak sekali-kali. Yuqbal, diterima darinya. Tengok kalau tak diterima makna apa tu? Ibadat dia 50 tahun, 60 tahun semua sia-sia, kan? Walaupun dia rasa macam beragama, tapi tak sama dengan Islam, Allah kata tak akan diterima. Satu, balasan dia, akibat dia. Yang kedua, ini kat dunia, wahwa, dan dia di akhirat minal khasirin, dari orang-orang yang rugi. Okey. Sekarang kita nak faham, Allah kata apa? Siapa yang mencari selain daripada Islam, Allah tak akan terima, kan? Macam mana kita nak tahu yang ni Islam Allah terima, yang ni bukan Islam Allah tolak? Macam mana kita nak tahu beza tu? Sebab ramai mendakwa ini Islam, kan? Tanyalah orang Islam apa saja amalan, dia kata ini Islam. Kadang-kadang bukan daripada Nabi pun. Macam mana kita nak tahu perbezaannya? Yang menentukan amalan itu betul-betul daripada Allah dan Islam ialah Quran dan Sunnah. Bahkan Islam itu sendiri makna apa tadi?
Serah diri kepada Allah. Allah kata solat, solatlah, jangan tambahlah. Nabi kata selawat sekian-sekian, sekianlah, jangan tambah. Itu makna serah diri. Kalau kamu dah tambah-tambah, itu bukan serah diri. Itu dipanggil apa? Ha? Ha. Syok sendiri. Syok sendiri. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah kan? Ayat 3 kan? Al-yawma akmaltu lakum Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu betul kan? Okey, cuba terjemah. Al-yawm, hari ini. Hari apa ni? Hari turun tak? Hari turun ayat ni, iaitu ketika Nabi buat Hajjatul Wida', mana di penghujung kehidupan Nabi. Kan? Hari ini akmaltu, aku telah sempurnakan lakum, untuk kamu, agama kamu. Apa makna aku sempurnakan? Lengkap. Apa makna lengkap? Tak tambahlah. Kalau orang tambah, makna apa? Secara tak langsung dia anggap agama tu belum lengkap. Dah lengkap tak agama? Dah. Kenapa tambah? Bukan salah pun. Tadi kata lengkap. Yalah. Termasuklah mimpi. Jadi siapa yang tambah, dia kata bukan salah pun, tak ada pun larangan daripada hadis Nabi. Kalau Nabi tak larang, sebenarnya yang Nabi tak larang banyak tak? Banyak. Solat Zuhur 5 rakaat, ada Nabi larang? Ada dalil Nabi larang? Tak ada. Buatlah 6. Kan? Solat apa ni? Solat duha kan? Solat buatlah 80 rakaat, ada Nabi larang? Tak ada. Kenapa yang Nabi tak larang kamu pilih-pilih je? Buatlah semua. Sebab banyak yang Nabi tak larang. Kan? Baca surah apa ni? Surah apa? Surah Waqi'ah kan? Dia kata boleh menghilangkan. Tapi bukan saya. Dia kata Nabi tak larang. Kenapa baca surah Waqi'ah saja? Bacalah surah Baqarah sama. Nabi tak larang pun. Banyak benda Nabi tak larang. Betul? Kamu nak zikir sebelum solat, ada hadis Nabi larang? Tak ada. Tukarlah zikir sebelum solat. Banyak benda Nabi tak larang. Kalau hujah Nabi tak larang. Tapi hujah di sini apa dia? Allah kata dah lengkap. Bila kamu tambah, kamu tuduh agama itu tak lengkap. Ingat secara tak langsung kamu tuduh agama itu tak lengkap. Buktinya kamu tambah. Sebab tu Allah kata pasal tu, wa atmamtu, aku sempurnakan ke atas kamu nikmatku. Apa nikmat? Nikmat yang Allah bagi pada kita, yang Allah kata dah sempurna. Apa nikmatnya? Islam. Ni. Islam yang mana? Yang aku dah akmaltu. Jadi antara kita kalau ditanya apa nikmat yang paling kita suka? Ini jawab sebelum masuk kelas ni lah. Biasa apa dia? Nikmat yang paling kita suka. Harta kan? Dapat harta, naik pangkat, badan sihat. Betul kan? Tapi Allah nak bagi tu nikmat yang terbesar ialah Islam yang lengkap. Dan Allah tegaskan, Allah tutupkan dengan apa? Raditu, aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Islam mana ni? Islam yang aku lengkapkan. Makna apa tu? Yang kamu tambah, aku tak redha. Yang aku redha agama yang lengkap sahaja. Yang tambah-tambah aku tak redha. Yang aku redha ni refer kepada ayat sebelum ni, iaitu agama yang dah lengkap. Boleh faham? Sebab tu Allah matikan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau tak lengkap, Nabi Muhammad tak mati lagi sebab tugasnya belum selesai. Jangan ambil alih tugas Nabi pula.
Okey. Jadi dua, siapa yang cari selain pada Islam, agamanya, satu, Allah tak akan terima, rugi sia-sia. Yang kedua, di akhirat dia adalah orang yang rugi. Allah tak sebut rugi apa. Bila tak sebut, mana apa? Understood tu apa dia? Apa dia? Rugi apa ni? Tak, biasa kita kalau sebut rugi kat dunia, rugi apa? Rugi harta. Lagi? Rugi ahli keluarga. Kan? Katalah aksiden, semua anak kita mati kan? Anak kita yang mati pula, semua dah berjaya lulus cemerlang. Semua kerja besar kan? Satu lagi rugi apa? 3 benda yang penting ni. Diri kita. Jadi Allah nak beritahu rugi, Allah tak sebut. Sebab apa? Merangkumi semua benda yang penting. Satu, rugi diri. Yang kedua, rugi harta. Yang ketiga, rugi ahli keluarga kita. Okey. Rugi diri apa dia? Macam mana orang tu rugi dirinya? Ini Allah kata di akhirat. Di akhirat. Kita kalau susah macam mana, katalah cedera ke, aksiden, jatuh gaung ke, kita masih boleh tak merangkak naik kan? Makna diri kita masih ada tenaga dan masih tak rugi. Tapi bila di akhirat, orang tak beriman, ke mana dia? Dia boleh buat apa-apa tak? Itu makna rugi. Dirinya sendiri terbakar. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Yang kedua, rugi harta. Macam mana ni? Apa dia? Katalah dia banyak harta kat dunia, bilion. Bila dia masuk dalam api, harta tu boleh tolong dia? Tak boleh. Ataupun dia masuk kat dunia ni, katalah dia Islam tapi tak solat. Dia bina masjid, bagi makan pada anak yatim. Setiap minggu, sponsor orang pergi Mekah. Tapi dia tak solat. Semua sedekah-sedekah dia kadang-kadang juta-juta. Dapat pahala tak? Itu dia panggil rugi harta. Kadang-kadang ada juga yang non-Muslim kan. Dia sedekah untuk buat hospital, juta-juta kan. Buat jalan raya. Tapi di akhirat besok dapat apa? Okey. Yang ketiga rugi apa? Ahli keluarga. Macam mana tu? Macam mana rugi ahli keluarga? Dia kalau orang tak beriman mati, katalah anak dia beriman. Anak dia boleh tak hantar doa pada dia? Itu antara bentuk rugi keluarga. Anak dia nak bagi doa pun tak boleh. Yang lain tak payah cakap lah. Lepas tu kalau dia masuk neraka, anak dia pula masuk syurga. Anak dia boleh bantu dia? Tak boleh. Ataupun dia masuk neraka, anak dia pun masuk neraka juga. Anak dia boleh tak bantu dia? Tak boleh, dia pun tak boleh bantu anak. Itu maksud rugi ahli keluarga. Dan dia tak akan jumpa sampai bila-bila anak-anaknya. Okey. Tapi orang beriman, kalau dia beriman, dia rugi tak anak-anak dia, ahli keluarga dia? Yang juga Islam lah. Rugi tak? Tak. Katalah kalau bapa dia di dalam syurga tingkat yang ke-10. Lepas tu anak dia pula tingkat yang syurga tingkat ke-5. Anak dia boleh tak, bapa dia boleh tak bantu anak dia? Boleh kan? Macam mana cara? Duduk tingkat 10, bapa tingkat 10, anak duduk tingkat 5. Macam mana dia nak duduk dekat dengan anak dia? Allah sebut dalam Quran. Surah apa? Surah apa dah? Tak ingat. Surah Qaf ke? Allah kata, bapa-bapa ni yang dalam surga yang tinggi, dia boleh tarik anak dia naik tingkat 10. Dan tanpa mengurang sedikit pun ganjaran pahalanya. Sebab kita fikir kalau bapa sebahagian kebaikan dia bagi pada anak, bapa pun turun lah. Bapa turun tingkat 7, anak pun naik tingkat 7. Tak. Boleh faham? Jadi kalau orang beriman, dirinya tak rugi, keluarganya tak rugi, hartanya pun tak rugi. Okey, boleh Dan
Saya rasa saya dah sebut surah Az-Zumar ayat 15. Kan? Cuba tengok sendiri dan tengok terjemahan dia. Surah Az-Zumar ayat 15 dan 16 ya. Allah gambarkan kerugian yang sebenar-benar rugi. Surah At-Tur ayat 21. Yang mak bapak boleh tarik anak je, duduk bersamanya di tingkat yang sama dalam syurga. Surah At-Tur ayat 21. Okey. Jumpa. Allah kata apa dalam surah Az-Zumar? Allah kata sembahlah apa yang kamu nak. Setelah para nabi berdakwah pada kamu, kamu masih degil, silakan nak sembah apa saja. Tapi wahai Muhammad, bagi tahu, sesungguhnya orang yang benar-benar rugi ialah orang yang rugi dirinya, yang kedua wa ahlihim, ahli keluarganya, yaumal qiyamah. Jadi rugi-rugi sebenar di akhirat. Kat dunia ni orang tak akan rasa rugi. Orang tak akan rasa rugi. Bila pergi akhirat barulah semua menyesal. Lepas tu ala zalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, itulah kerugian yang benar-benar rugi. Okey. Ayat 86 kita sambung malam besok insya-Allah. Kita baca sikit buku ni. 62 amalan pembuka pintu syurga. Tunggu siapa tak tunggu dia rugi. Amalan yang kelima. Yang kelima iaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kita dah baca. Ada dua hadis lagi yang kita belum baca. Amalan yang kelima iaitu membaca dan beramal dengan Al-Quran. Daripada Abu Hurairah, muka surat 19. Siapa ada buku, boleh buka muka surat 19. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaji'u sahibul Qur'ani yawmal qiyamah wa yaqul ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah. ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيقال اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. Maksudnya ahli Quran. Siapa ahli Quran? Iaitu orang yang gemar membaca sekaligus mengamalkannya. Jadi ini Nabi sebut dalam hadis ni sahibul Quran. Siapa sahibul Quran? Orang yang gemar membaca, orang yang suka beramal dengan ajaran Al-Quran. Kalau gemar ni, biasa dia baca dalam seminggu dia baca berapa kali? Orang yang gemar. Setiap hari kan. Kalau baca sekali seminggu gemar tak? Saya sangat gemar membaca Quran. Sebab tu saya baca sekali seminggu. Tak. Kalau gemar ni setiap hari, bahkan setiap hari itu mungkin berjam-jam dia baca. Itu makna gemar, hobi dia. Okey, orang ni akan datang pada hari kiamat, lalu Al-Quran berkata padanya. Quran akan bercakap, ya Allah, wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya, yakni ahli Quran ni yang suka baca dan suka beramal, pakailah kepadanya perhiasan. Perhiasan apa tak disebut. Lalu ia pun dipakaikan mahkota kemuliaan. Berapa nilai mahkota ni? Wallahu alam, pasti hebat. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Allah, tambahkanlah untuknya, iaitu mahkota di atas kepalanya. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Allah, redailah dirinya. Ya Allah, redalah padanya. Quran tolong berdoa. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, bacalah dan naiklah.
dan ditambahkanlah satu kebaikan untuknya pada setiap ayat yang dibacanya. Mana dia baca satu ayat, dinaik satu tingkat di syurga, ditambah satu kebaikan. Jadi setakat mana banyaknya kita membaca, menghafal dan beramal, setakat itulah kebaikan dan tingkat kita di syurga nanti, insya-Allah. Jadi orang yang cerdik dia tak akan buang masa, termenung je hafal satu ayat. Cuba bayangkan kalau kita hafal satu hari satu ayat, betul tak? Sebulan dapat berapa ayat? 30 ayat. 30 darjah. Kalau setahun 365 ayat. 365 darjah di syurga. Tapi satu hari berlalu tak ada satu ayat. Seminggu berlalu tak ada satu ayat. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun tetap 3 kul, tak bertambah. Rugi tak hidup. Tapi kerja dunia bertambah, kehidupan dia semakin selesa, tapi untuk akhirat tak bertambah. Rugi. Jadi jadikan jadual tetap. Satu hari aku mesti hafal satu ayat. Paling-paling kurang. Dan kalau nak cepat hafal, banyak ayat. Hafal surah Ar-Rahman. Ar-Rahman pendek-pendek kan? Banyak ayat. Wa bi ayyi itu dah berapa dah? Berapa kali dah? Wa bi ayyi ala'i rabb. Dah hafal sekali dah dapat berapa? 10 kan? 30. 30 kali. Tapi jangan hafal ayat tu je. Ar-Rahman tak hafal, Allamal Quran tak hafal. Hafal semua sekali. Betul? Kalau kita betul-betul yakin kepada janji Allah di akhirat, jadikan jadual setiap hari, paling kurang satu hari satu ayat. Setahun 365 ayat. Okey, kemudian hadis yang terakhir, Al-Mubarakfuri menerangkan, yakni dikatakan pada Al-Quran, baca Al-Quran dan naikilah tingkatan-tingkatan yang ada di syurga. Subhanallah. Oh, nikmatnya dapat tingkat di syurga. Kita dapat naik bangunan tinggi kat dunia pun dah kecoh kan? Dapat naik bangunan KLCC, menara KL, heboh masuk Facebook. Padahal berbayar tu, itu pun naik sekejap je. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quranu musyaffa'un wa mahilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadahu ila jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ila nar. Hadis ni saya selalu baca. Jadi siapa yang ada buku, jadikan buku tu sebagai peluang untuk dia hafal hadis ni. Sebab hadis yang ada dalam buku. Apa maksud hadis ni? Al-Quran akan memberi syafaat dengan izin Allah dan ia merupakan lawan yang berdebat yang jujur. Quran ada dua je. Satu, pemberi syafaat. Yang kedua, dia akan mendakwa kita. Dia akan lawan kita bila kita tak beramal. Kemudian Nabi huraikan, barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai pemimpinnya, iaitu dia baca, dia faham, dia ikut. Dia baca, dia faham, dia ikut. Macam Quran itu pemimpin dia. Maka nescaya Quran itu akan menghantarnya ke syurga. Jadi laluannya ke syurga sangat mudah. Syarat apa? Baca, faham dan amal. Namun, barang siapa menjadikan Al-Quran berada di belakang. Apa makna di belakang? Dia tak ikut. Bukan letak Quran di belakang. Dia Quran letak kat depan masa dia baca. Masa hafal letak kat depan. Sudah hafal, sudah baca, letak tempat tinggi pula. Cuma tak ikut je. Itu seolah dia letak Quran di belakang. Maka orang macam ni Nabi kata, nescaya Al-Quran akan mengiringinya ataupun mengheretnya ke dalam neraka. Bukan syaitan heret dia ke neraka, Quran kalau tak beramal. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dalam sahihnya. Okey. Imam Ibn Asir berkata maksudnya bahawasanya Al-Quran akan menjadi lawan berbantah yang jujur. Quran kalau lawan kita, mesti ada hujah. Yakni siapa yang mengikuti dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, nescaya ia akan menjadi pemberi syafaat yang syafaatnya akan pasti diterima Allah. Dan ia akan menjadi pembukti bagi segala keburukan orang tersebut apabila dia tidak mengamalkan ajaran Al-Quran. Sebahagian ayat ataupun surah dalam Al-Quran memiliki beberapa keutamaan tersendiri. Di antaranya, bahawa ayat-ayat dan surah-surah ini merupakan salah satu penyebab seseorang masuk syurga. Atau sesiapa saja yang membacanya
maka akan dibangunkan untuknya sebuah istana di syurga. Okey, kita sambung. Baca ayat-ayat tertentu, surah tertentu tu, kita akan dapat kelebihan tertentu. InsyaAllah kita baca besok, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok di waktu yang sama, dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل